Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat, para netizen yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat juga akhirnya kita bertemu pada malam ini. Setelah kuliah kita yang sepatutnya diadakan pada jam 3 petang tadi, terpaksa ditangguhkan ke malam ini kerana beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, saya akan meneruskan malam ini kerana memang kita sama-sama berazam untuk barang diizin Allah atas batas kekuatan yang ada, sekurang-kurangnya 1 hari di bulan Ramadan ini, kita mengisahkan kisah hidup seorang sahabat. Jadi siang tadi tak sempat, inilah makanya kita buat pada jam 10 malam ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ni insya-Allah saya akan membawa tajuk riwayat hidup Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini namanya Sa'ad bin Malik Az-Zuhri. Datuknya bernama Uhaid bin Abdul Manaf, yang merupakan bapa saudara kepada Aminah, ibu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas namanya Hamnah, dan dia pun dari kalangan Bani Zuhrah, sama seperti anaknya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk dari kalangan as-sabiqun al-awwalin,
yakni golongan-golongan yang awal menganut Islam. Beliau menganut Islam pada usianya 17 tahun. Ada riwayat mengatakan 19 tahun. Dan beliau masuk Islam melalui dakwah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat yang mulia. Dan beliau masuk Islam bersama dengan Az-Zubair ibn al-Awam, Talhah bin Ubaidillah, Zaid bin Harisah, dan ada riwayat menyebut termasuk juga bersama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya lah Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk di kalangan 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hari ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas menganut Islam, suasana jahiliyah pada masa itu terlalu kuat. Kaabah dibentengi dan dikelilingi oleh lebih daripada 300 berhala. Makanya bila Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, bila sampai ke pengetahuan ibu dia, maka ibu dia marah dan memanggil Sa'ad. Dan ibunya memberitahu dan memujuk agar Sa'ad hendaklah meninggalkan Islam dan ajarannya. Atau ibu akan mogok lapar, ibu tak nak makan, tak nak minum sampai mati. Inilah dia ugutan yang diterima oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tentulah keadaan dan suasananya pada masa itu kalau, saya katakan kalau aja, ya, iman tu tak berapa kuat, goyang juga. Nak beria bersungguh pegang agama Nabi, yang ni mak, nak diikut mak. Tapi ini agama yang benar. Jadi ini bukan kepalang ujian di hari-hari awal yang didatangkan oleh Allah ke atas Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Lalu apabila ibunya menyatakan demikian, dia tetap bertahan dengan Islam ini. Dan ibunya memulakan mogok lapar lah. Kemudian hari-hari yang lain ibu dia panggil lagi. Ibu akan mati macam ni kalau kamu tak tinggalkan Islam ini. Pada saat itulah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menyatakan, demi Allah wahai ibu, jika sekiranya ibu mempunyai 1000 nyawa, mati dan hidup balik 1000 kali, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Apa jadi-jadilah, saya tetap dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan ketegasan anaknya, ibunya pun mengalah, lalu berhentilah mogok lapar dia dan dia pun akan minum, selesai. Tapi di hati Sa'ad, dia runsing. Karena dia merupakan anak yang sangat taat kepada ibunya. Dia tidak pernah bantah. Tiba-tiba terjadi hal yang seperti ini, menyebabkan resah gelisah hati Sa'ad. Lalu dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakanlah perihalnya, karena dia takut jadi berdosa
derhaka. Sehinggalah pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-8 daripada suratul Ankabut. Firman Allah taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi 'ilm. Fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, dan diwajibkan bagi manusia berbuat kebajikan kepada dua orang ibu bapa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu. Lalu akan aku khabarkan kepadamu apa yang telah aku kerjakan. Di mana ayat ini mengajar bahawa orang-orang yang bukan Islam, bila dia menganut Islam, ketaatan kepada ibunya tetap masih ada. Kecuali dalam perkara kufur, mengajak ke arah syirik, itu tak boleh ikut. Ya, jadi boleh dia masuk Islam, kemudian dia berkahwin, kemudian pada hari-hari tertentu, boleh jadi perayaan-perayaan bangsa dia yang sebelum dia masuk Islam tu, perayaan yang tidak bercanggah dengan syarak. Dia boleh hadir raikan mak dia, gembirakan hati ibu, beli kacang ke apa benda boleh. Tapi ajak ke syirik, ini tidak boleh. Ia demikian juga jelas Allah menyatakan dalam surah Luqman ayat 15, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalinya kamu, maka akan aku beritakan kepadamu apa yang telah aku kerjakan. Ini di antara ayat-ayat yang apabila dibahaskan oleh ulama, terdapatlah pengecualian hukum derhaka kepada ibu bapa yang dikecualikan oleh Allah, khusus dalam perkara akidah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, menurut para ulama, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, memang kalau menyebut saja nama dia, adalah dikaitkan dengan keperwiraan dan keperkasaannya di medan perang. Dia mendapat dua kelebihan direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menurut satu riwayat, Sa'ad radhiyallahu an pernah jatuh sakit di Mekah. Sakit yang bukan main-main, sakit kuat, sehingga dikatakan hampir saja
dia meninggal dunia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan mendoakan, ya Allah, berilah kesehatan, yakni sihatkanlah tubuh saat ini. Tiba-tiba dengan doa Nabi dia sembuh. Dan bila Nabi yang doakan minta dia sehat, dia jadi sungguh. Tubuhnya sehat. Sehingga sukar dikalahkan dia di medan perang. Ini yang pertama kelebihan Sa'ad. Yang kedua, dia merupakan orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya doanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau Sa'ad sudah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, sallu ala Nabi, memang lingkup jawab dia. Doanya memang dimustajabkan. Makanya diceritakan oleh para ulama, ramai dan hampir semua di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum takut kalau sekiranya Sa'ad mendoakan mereka dengan sesuatu yang tidak baik. Mereka takut sungguh. Karena doanya memang dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Sa'ad juga mendapat kelebihan satu maqam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan. Menurut dalam satu hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anhuma, di hari-hari awal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinatul Munawwarah. Kita harus sedar dan harus faham, dikisahkan oleh ulama 6 tahun yang permulaan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelap. Tak ada apa bergelap. Cuma malam adalah cahaya bulan atau Allah kirimkan cahaya menerangi mereka. Kalau tidak memang tak ada lampu, tak ada apa. Sehingga dikhabarkan tahun ke-7 ada seorang sahabat ambil pelepah-pelepah tamar yang kering, diikat di tiang-tiang masjid, dibakar. Jadi bila menyala tu, itulah cerah masjid tu. Itulah makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menerangkan masjid, yakni rumah Allah, maka nanti Allah akan terangkan alam barzakh. Makanya bolehlah lepas ni telefon bendahari masjid, surau tempat kita. Kemudian tanya dia bila pi bulan ni berapa. Kalau banyak, kongsi 4-5 orang. Kalau ada 5-60 ringgit je kita bayar seorang, buat tamak. Supaya alam barzakh besok jadi cerah. Hasil sedekah kita menghidupkan api ataupun menerangkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni hari-hari awal tu maklum, bulan-bulan mula ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa di Madinah ada 3 kabilah besar orang-orang Yahudi. Iaitulah Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani An-Nadir. 3 ni. Dan kalau kita lihat strategi kedudukan kampung ketiga-tiga puak Yahudi terbesar ini, saat kalau ke Madinah, memang sering saya memusing bandar Madinah berpuluh-puluh kali melihat, dan memang kedudukan Madinah tu di tengah-tengah 3 penjuru adalah perkampungan Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani An-Nadir. Memang orang-orang Yahudi itu
mereka membina penempatan tu dengan strategi. Jadi Nabi tahu Yahudi kepung keliling ni. Dan Yahudi ni qatalatul anbiya. Mereka adalah pembunuh nabi-nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hazar, ia berhati-hati juga. Sehinggalah beberapa minggu tu Nabi tak boleh tidur. Ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Sehinggalah satu malam dalam gelap macam tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apakah tidak ada di kalangan umat ini yang menjadi sahabatku seorang yang saleh datang untuk menjaga dan mengawal, menemani aku di kawasan rumah ni. Aisyah menyatakan, sebaik saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, tiba-tiba kata Aisyah, terdengar bunyi senjata di luar rumah. Ya, kerana kalau ialah orang datang jadi pengawal ni, kalau zaman sahabat biasanya mereka tu menunggang kuda. Apa tu siap dengan baju perang dia atau ada senjata. Jadi bila turun tu, dia nak kawal depan rumah Nabi tu, tentunya dia dalam gelap tu cabut pedang. Oleh kerana tak ada orang lain, suasana sunyi, Aisyah kata dengar bunyi senjata tu. Macam kita lah kata cabut, syuk, bunyi macam tu. Aku dengar, kata Aisyah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, man? Siapa tu? Nabi tanya. Lalu Sa'ad menyatakan, saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya datang untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkawal di sini. Ini menunjukkan, kata ulama, haibatnya iman Sa'ad tu. Kalau kita katanya Nabi tu terungut dia macam dah dia punya aura lah, kalau guna kalimah aura tu. Dia punya detect iman dia dengan Nabi tu macam tu. Haibatnya Sa'ad ini. Dan ulama bahaskan hadis ini. Tadi kalau di Mekah, dia dapat tu doa untuk dia sihat, dapat dah satu. Yang kedua, doa supaya doanya dimustajabkan, dua dapat. Maka yang ni kata ulama dapat dua makam lagi, menjadi 4. Iaitulah yang ketiga, dia seorang yang saleh, diperakukan dalam hadis tadi. Dan yang keempat, dia di antara yang awal menjadi pengawal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Yathrib, yakni Madinatul Munawwarah. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pernah diriwayatkan hadis. Ya, hadis ini menurut ulama makamnya hasan daripada At-Tabrani. Hadis ini diambil riwayatnya bagaimana seorang yang bernama Amir bin Sya'bi. Amir bin Sya'bi bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, sejak bila doa kamu mustajab? Nak tahu hari mula tu bila? Yang kata mustajab tu. Dia tanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Lalu Sa'ad menyatakan, demi Allah, sejak kata Sa'ad bermulanya daripada peperangan Badar. Ketika aku memanah musuh, aku berdoa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Allah, mustajabkan doa Sa'ad. Tengah-tengah perang,
Hadirin sekalian, kalau nak masuk perang berdoa, mustajab dah. Saya kita orang awam ni, tengah-tengah berperang berdoa lagi, terus Allah mustajabkan. Itu di antara waktu mustajab doa. Apalagi yang berdoa ni Sa'ad, seorang sahabat yang minta mustajabkan doa dia Rasul. Cuba bayang. Itulah mula jadi aja doa dia. Karena Nabi telah minta pada Allah doa Sa'ad jangan dialang, angkat aja. Itulah mula hari nak kata Sa'ad. Dan pada hari Badar dia masuk dan dia berdoa. Demikian juga kata Sa'ad. Pada hari peperangan Uhud, Sa'ad menceritakan dia masuk dalam perang Uhud dan dia berdoa agar dibinasakan pasukan musuh, lemahkan tapak-tapak kaki mereka, yakni minta biar menyungkur habis menerak makan tanah semua macam tu. Dia berdoa sungguh dan Allah Ta'ala mustajabkan doa dia. Sa'ad sendiri menceritakan ketika kata Sa'ad terjadi suasana yang amat getir di hari Uhud, iaitulah apabila propaganda Saiwa dilepaskan di tengah medan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjaya mati dibunuh. Padahal yang terbunuh ialah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Makanya ada sahabat yang lemah semangat. Ada yang berperang tu hati tu dah terbagi dua. Ada yang duduk belah kiri sayap, lari balik ke pusat bandar Madinah. Ada yang beberapa puluh orang, 70 pemanah atas bukit, beberapa puluh orang turun pergi kutip ghanimah. Khalid ibn Walid ambil alih bukit pemanah. Inilah dia saat terjadinya huru-hara dalam peperangan Uhud, sehingga sahabat menetap Allah alaihi wasallam sudah terhimpit, dan kita tahu Nabi jatuh dalam lubang yang digali oleh Abu Amir Ar-Rahib sehingga terperosok dalam lubang. Sa'ad menyatakan, demi Allah aku melihat satu kelompok pasukan berkuda, jumlah mereka 200 orang, dilepaskan oleh Khalid ibn Walid. Masa tu Khalid belum menganut Islam lagi. 200 ni kata Sa'ad khusus tuju ke arah Nabi aja. Dia tak ada nak pesah ke benda lain dah. Mereka hadir 3,000 orang. Tentera Islam 650. Daripada 1,350 balik diasut oleh Abdullah bin Ubay. Atau yang dah mati lagi 70 tu. Berapa baki yang tinggal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, panahlah wahai Sa'ad. Panahlah wahai Sa'ad. Sesungguhnya ayah dan ibuku menjadi galang gantimu. Hadirin sekalian, bangsa Arab ni pertama kada cakap la wallahi. Wallahi dia duk main wallah tu bersungguh lah tu. Satu. Yang kedua, kalau dia menyebut demi ibu dan ayahku. Ini dia something special lah, dia appreciation. Suatu penghargaan yang sangat luar biasa. Jadi bila Nabi sebut ke Sa'ad, panah Sa'ad, panah. Ayah dan ibuku menjadi gantimu. Sa'ad kata, aku bila dengar aja, Nabi itu macam sanggup tukar ganti mak ayah dia sendiri. Oh, terbakar semangat aku, kata Sa'ad. Lalu aku mula memanah pasukan 200 orang yang mulai bergerak masuk ni. Mereka bergerak bukan laju berderu macam tu. Dia nak melepasi yang tengah bertempur-tempur tu ada juga. Tapi nampak dia bergerak 200 orang. Dan Sa'ad menyatakan bahawa, dan ini disebut dalam hampir semua kitab sirah,
Bila dia angkat panah tu, dia tarik, dia lepas tu 3 anak panah, bukan 1. Tu kata Sa'ad bin Abi Waqqas tu. Kita 1 pun naik pergi, kena ke buah kelapa atas pokok. Sa'ad tu dia lepas 3, bila dia lepas saja, 3 berserak pergi dan menjejak 3 orang. Dan 3 yang kena ni mati dan jatuh di tepi kuda mereka serta-merta. Ni luar biasa, tuan-tuan, hadirin semua. Sebab pasukan berkuda ni dikatakan dia biasanya pakai baju besi dari bawah sampai ke atas. Kalau habis sampai sini pun nanti dia sarung topi besi dia. Lepas tu kat sini ada sikit macam rantai berlubang-lubang. Memang tak nampak apa punya. Jadi kalau pasukan berkuda nak dipanah, ambil 1 batang panah naim, nak biar kena mati terai. Ni bukan main-main. Biasa kalau kena pun tembus ke apa, dia boleh pegang ya, dia cabut lagi apa semua boleh lagi. Pasal dia ada baju besi, mungkin dia menusuk tu tak dalam. Tapi kena yang Sa'ad punya sekali lepas 3, dia jejak 3 sekali dan dikatakan panahan. Ada yang menembus ke dada, ada yang ke mata. Maknanya Sa'ad dia tuju tu, celah-celah dekat baju besi tu ada lubang kecil. Situ panah tu masuk. Oh, bukan mudah. 3 rebah. Pasukan berkuda terhenti tengok. Sebab mereka tahu, ni bukan sebarang ni orang memanah macam ni. Dalam keadaan pakai baju besi, tepat kena sekali 3 pula panah. Lalu Sa'ad panah lagi kali kedua. Lepaskan 3 busur panah. Melekat dengan izin Allah, demi Allah. 3 mati serentak di tepi kuda, jatuh. 6 dah. Mula memandang-mandang dah pasukan berkuda Quraisy. Lalu Sa'ad lepaskan lagi. Sehingga kena lagi 3. Rebah jatuh, 9 orang dah. Bila 9 orang nampak, tak geletek, tak gerak dah. Yang lain pasukan berkuda tarik handbrake, duduk senyap. Tak berani. Saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan, sehingga ada ketikanya, Nabi SAW menghulurkan anak panah yang tak tajam. Tak ada mata, dah habis anak panah dah. Nabi pakai ambil kayu gitu dulu. Saat kata yang tak ada mata, yang tumpul tu pun, aku panah kena tercacak, mati situ terus. Menyebabkan 200 pasukan pemanah ni yang baki tadi berundur dan menghala ke lain. Mereka takut. Dia kata main 3 sekali kutip ni, ya sudah cerah, tinggal kuda aja. Lalu mereka pergi. Inilah dia kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dari segi pemanahannya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyebutkan pula beberapa kisah berhubung dengan mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ini banyak cerita dalam kitab-kitab sirah. Saya ambillah beberapa kisah kerana masa tak cukup. Pertama, iaitulah peristiwa yang berlaku ketikanya Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi pemimpin di wilayah Iraq. Itu nanti saya akan bawa insya-Allah bila-bila lah. Satu tajuk khas saya dah detailkan dah. Peperangan menawan, yakni menakluk Madain. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, satu Iraq tu dialah ambil semua. Sejarahnya. Maka dia jadi pemimpin lah di Iraq. Dan masa itu Islam tu pun masuk. Dia satu tempat ke satu tempat, satu wilayah ke satu wilayah, sehingga dia sampailah di bahagian penghujung negeri Iraq. Di situ ada satu kabilah, dia panggil Bani Alps. Ada satu kabilah sana. Bani Alps. Dia ada di situ. Ketua dia itulah tadi,
Usamah bin Qatadah. Dia masuk Islam. Tapi ialah mungkin dia baru-baru menerima Islam ke apa benda tak tahulah. Dia ni banyak mengata ke Sa'ad macam-macam. Dia menyebarkan berita di Iraq. Dia antaranya dia menyebut bahawanya Sa'ad bin Abi Waqqas ni kata dia, semayang dia tak sempurna. Semayang dia main-main. Tak cukup rukun syarat. Maka berita ni sampai kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Bila dengar berita ni, Umar naik angin lah. Saidina Umar marah. Sebab Umar, dia tidak mahu dan takkan lantik jadi ketua kecuali memang orang yang menjaga solat betul. Itu Umar. Tengok dia tu sampai terburai perut jadi imam semayang subuh semua. Bab solat ni Umar sahabat lah, dia jaga. Tapi sudah sampai laporan daripada Usamah bin Qatadah ni. Umar mengirim wakil pergi ke Iraq, cari Sa'ad, panggil balik. Dah perjalanan masa tu jauh. Dia dalam seminggu lebih, 2 minggu baru sampai. Bila ada arahan, Sa'ad pun keluar dari Iraq dan dia pergi menghadap Umar di Madinah. Lalu dengan marahnya Saidina Umar menyatakan, apakah benar wahai Sa'ad? Aku menerima laporan menyatakan kamu ni jadi khalifah, semayang dah cuai gitu gini semua. Lalu Sa'ad menyatakan, tidak wahai Amirul Mukminin. Demi Allah, aku lebih awal menganut Islam daripadamu. Dan solatku menyamai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang kamu macam mana kamu tengok aku semayang. Aku buat macam Nabi buat, wahai Umar, demi Allah. Aku tidak mencuaikan semayang aku. Lalu Saidina Umar hantar balik wakil ke Iraq, jumpa setiap pembantu-pembantu Sa'ad bin Abi Waqqas di seluruh Iraq, tanya kepada mereka ni, macam mana semayang Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dia Saidina Umar tu. Pergilah dari wilayah ke wilayah, berbulan-bulan ambil maklumat. Semua wakil-wakil tu menyatakan, kerana Sa'ad memang dia memusing di Iraq tu, setiap masjid singgah semayang. Jadi mereka beri laporan semua bagus. Alhamdulillah okey. Bila pergi akhir di bahagian ujung tadi, dekat orang yang bernama Usamah bin Qatadah tadi ni, dia ni bila ditanya, pandangan awak macam mana tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, solat dia? Kata dia, jangankan solat. Solat tu lingkup dah. Perangai tak senonoh, akhlak dia buruk, jahat, kedekut, zalim. Dia kata sungguh. Lalu dibawa balik laporan ni, disampaikan di hadapan Umar dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada pada masa itu. Lalu sebaik saja laporan disampaikan, Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhanku, aku menyerahkan Fulan bin Fulan di hadapanmu. Jika sekiranya memang dia berniat untuk memfitnahku, menghuru-harakan kedamaian hidup orang ramai di Iraq, dan mengganggu kepimpinanku di sana, maka aku mohon padamu ya Allah, panjangkanlah usianya, yakni usia Usamah bin Qatadah tadi. Jadikanlah dia sepanjang hidupnya dipenuhi dengan fitnah yang tidak termampu dia menanggungnya.
Ini doa Sa'ad bin Abi Waqqas di hadapan Umar. Dia kecewa dengan fitnah itu. Lalu dicatatkan dalam riwayat, berkata beberapa orang tabi'in bahawasanya Usamah bin Qatadah ini memang akhirnya usia dia lanjut sungguh, sehingga keningnya jatuh menutup dua matanya. Itulah nak kata tua tak tua tu. Kedut dia tu sampai kening tu jatuh, tertutup mata. Dan dia merayau-rayau di jalan. Padahal dia ketua kaum Bani Aqs tadi. Dia ketua. Kemudian dia menjadi peminta sedekah. Hidupnya miskin melarat. Tak ada rumah. Dan apabila perempuan lalu di hadapannya, dia kejar perempuan tu dan dia kacau. Ni cerita beberapa orang tabi'in. Sehingga orang Iraq membencinya. Ini satu. Mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kisah yang kedua yang saya nak paparkan ialah berhubung dengan seorang gubernur yang pernah memerintah di Madinah. Namanya Marwan bin Al-Hakam. Ayat ni kalau buka dalam sejarah dinasti lah. Ya, kerajaan Abbasiyah, Umayyah, apa masa-masa zaman macam tu. Ada seorang. Ya, ini dikenali nama ini. Ya, seorang yang menjadi gubernur di sana, di Madinah, Marwan bin Al-Hakam. Marwan ni dia adil. Dia beri kepada rakyat gitu begini apa semualah. Tiba-tiba satu hari dia menyebut, ni yang saya bagi pada rakyat semua ni, hak saya tu. Dan saya tak bagi, pakai tak merasa lah. Gitulah lebih kurang. Sampai ucapan ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Sa'ad berjalan kaki pergi ke pejabat Marwan bin Al-Hakam. Kita kata macam pejabat takbir dia lah. Dia masuk, dia tanya mana Marwan. Lalu beberapa pengawal, dia gubernur lah. Pengawal kata Marwan ada dalam. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pun masuk ke dalam. Marwan duduk, ada meja, Sa'ad belah sini. Lalu Sa'ad menyatakan, wahai Marwan, betul ke saya dengar? Kamu katakan bahawa semua barang yang kamu bagi ke rakyat ni daripada kamu. Betul? Kata Marwan, ya ada saya sebut. Artinya, bukan daripada Allah. Kalau demikian kamu mengkufuri Allah, dan aku akan mendoakan kamu agar dihukum oleh Allah. Tiba-tiba Marwan Al-Hakam lompat terus meja, lompat tangkap tangan dia peluk dan beristighfar dan menyatakan aku memohon ampun di hadapan Allah. Dan Marwan pun macam terlajak gitulah, dia tercakap ke apa Allah alam lah. Lalu Sa'ad tidak jadi mendoakan dia. Tu takutnya ke doa dia. Dalam riwayat yang lain, ini diceritakan pula berhubung dengan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Satu hari Sayyidina Umar berjalan di Madinah. Bila berjalan, dia berselisih dengan hamba milik Sa'ad bin Abi Waqqas. Kebetulan masa berselisih itu, angin kuat. Ya, padang pasir. Bila angin kuat, terselak akan aurat. Apa nama ni, khadam atau pembantu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Bila terselak, dia jalan terus. Dia pun tak perasan ikut riwayat. Umar ni kalau berjalan, dia bawa tongkat. Dia bawa tongkat. Tujuan, kalau dia jumpa tak entu arah maksiat apa, dia marah, dia pukul terus.
Itu Umar. Pernah diriwayatkan, lepas daripada solat Isya, Umar radhiyallahu an berjalan di sekeliling Masjid Nabawi di kampung-kampung di Madinah. Kemudian Saidina Umar terjumpa sekelompok pemuda sedang duduk berborak-borak. Lalu Umar berhenti radhiyallahu an, dia berhenti, dia tanya, "Ni ada apa di sini ramai-ramai ni, mesyuarat?" Mereka kata tidak mesyuarat. "Habis ada ziarah orang mati sini, ramai ni?" "Tidak." "Mungkin kamu datang ziarah berkumpul orang sakit?" Lalu mereka jawab, "Tidak juga wahai Amirul Mukminin." Lalu Umar kata, "Buat apa ni ramai ni?" Mereka kata, "Macam kita lah saja dia duduk borak-borak, mengambil rokok, lepak-lepak dulu." Ya, mereka jawab, tapi dia tak katalah begitunya. Tapi makna gitulah, mereka kata ada apa borak-borak aja. Lalu Umar ambil tongkat dan pukul mereka semua, dan Umar halau balik. Umar menyatakan, "Demi Allah, perangai kamu ni memungkinkan nanti kamu tak boleh bangun 2/3 malam yang akhir untuk mendirikan solat tahajud. Balik semua," kata Umar. Lalu dipukul dan teraburlah balik. Ini Umar. Dia memang dia jalan, dia bawa tongkat tu. Jadi bila terselak aurat tu, dia tak pakai tongkat tu. Dia ambil satu ranting kayu. Sebabnya, dia tengok pasal budak. Hamba atau pembantu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni budak. Dengan Umar tak perasan. Masa tu Sa'ad ada lagi dekat situ. Masanya Umar nak pukul aja, Sa'ad pergi macam nak halang lah. Macam nak beritahu dia pun bukan sengaja. Ada riwayat kata kena terus. Dan budak tu beritahu, dia kata, "Saya pun tak perasan," kata, "bahawasanya aurat saya terdedah angin tiup, saya tak sedar." Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pergi juga. Menurut satu riwayat lain, masanya Umar nak pukul tu, Sa'ad sampai terkena Umar. Terkena Sa'ad juga. Lalu bila kena Sa'ad, Sa'ad tengok Saidina Umar, Sa'ad pun pergi ke satu penjuru, satu tempat lain. Lalu Sa'ad mengangkat tangan, dia nak doa. Saidina Umar radhiyallahu an dengan segera berlari menuju kepada Sa'ad. Kemudian Saidina Umar, dia kata dekat Sa'ad, "Sudah Sa'ad, jangan doa. Jangan mulakan doa. Ni tongkat saya. Qisas. Yakni pukul saya balik, ambil pukul dengan tongkat. Kok tadi saya pukul dengan ranting, ni tongkat saya, pukul saya dengan tongkat, balas balik." Takutnya Umar dengan doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Itu. Akhirnya Sa'ad tak berdoa. Dan ikut riwayat dia pun tak buat kisas tu. Dia dan Umar pun jadi tenang. Itulah kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Dan ada riwayat juga menyebut, pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu an, dia menjadi wakil Islam yang diantar ke negeri China, Sin. Dia di negeri China. Sebab itu ada yang menyebut dan menyatakan bahawa ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas di China, yakni di Guangzhou. Dia kalau wilayah sekarang disebut Guangzhou sekarang ini. Ada perkuburan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika saya pergi melawat negeri China, saya sampai juga di Guangzhou dan pergi juga ke makam Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Memang ada perkuburan. Jadi daripada jalan besar tu, kalau turun bas, jalan kaki tu jauh lah. Jauh, tapi pokok-pokok kayu macam dalam taman. Tapi macam separuh hutan lah, separuh hutan. Tengah tu ada, katanya makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu alam. Ada yang menyatakan makamnya dibakar. Dia meninggal di Madinah. Ada riwayat tu pula. Itu kita serahlah di sisi Allah. Ada pula menyebut makam dengan maksud tempat.
Jadi maqam Sa'ad bin Abi Waqqas dengan makna tempat dia naik mendarat. Mula dia letak jejak kaki di Cina, menyampaikan Islam di situ. Wallahu alam. Iaitu saya hanya menyebutkan beberapa qaul aja. Kalau memang kubur dia, mudah-mudahan aja insya-Allah dirahmati dan diberkati Allah dan dia telah pun berada di syurga. Amin ya rabbal alamin. Wilayah Guangzhou ini dulu dia panggil Canton. C-A-N-T-O-N, Canton. Itu yang datang kalimah Cantonese tu. Apabila Inggeris datang menjajah negeri Cina, berlaku perang candu apa semua tu, di Canton tu lah. Tu Cantonese tu. Baik. Saya baca buku Perjalanan Mengelilingi Dunia oleh Ibnu Battuta. Beliau menuliskan satu perkara yang menarik. Sekadar tambahan je lah saya kongsikan. Kehebatan Cina ni. Sehingga Nabi suruh belajar sampai ke Cina. Dia kemudian, sahabat Osman pun hantar Sa'ad ke Cina. Berceritalah Ibnu Battuta dalam kitabnya. Berhubung perjalanan di seluruh dunia. Di Indonesia dia sampai Ibnu Battuta. Dia menulis aku sampai di suatu pulau dinamakan orang sebagai Sumatera. Dan aku tertemu, macam terserempaklah, dengan seekor binatang yang besar badannya, 4 kaki, rendah jasadnya, tapi ada tanduk di hidung. Dipanggilkan orang di sana dengan istilah badak sumbu. Ada dia tulis? Jadi dia menyebut dia sampai di Canton, di Guangzhou ini. Apa yang menakjubkan aku, kata Ibnu Battuta, masanya kapal tu nak masuk ke pelabuhan Guangzhou ni, di Canton tu lah, nak masuk kapal tu, jadi semua dah berehat, nunggu nak berlabuh aja dah. Kapal tu pun perlahan masuk site. Dia nak berhenti dah, nak ikat kapal, nak turun lah. Jadi katanya Ibnu Battuta, saya pun berdirilah pegang di dek kapal tu lah. Pegang tebing tu, sambil kapal tu pelan masuk tu menengok. Dah nampak dah lah kat pelabuhan tu. Belah sana dia ada masjid, ada masjid. Belah sana ada kedai makan. Sini ada bazar, ada kedai itu, kedai ini. Macam-macam nampak tepi pelabuhan ni. Lalu aku pun berdiri, kapal pun masuk, selesai. Alangkah terperanjatnya aku, kata Ibnu Battuta, bila aku turun daripada kapal, naik aja ke darat, dan aku berjalan melalui kawasan tu untuk menuju ke rumah ketua pemerintah dia. Dia punya raja ke apa, wakil raja masa itulah. Dia menyambut Ibnu Battuta tu datang. Jadi aku dalam perjalanan nak ke sana, melaluilah aku banyak kedai-kedai makan, kedai apa, dan terkejut, kata dia melihat sepanjang tu banyak berpuluh-puluh kedai lukisan. Di setiap kedai ada gambar aku yang dipaparkan, gambar aku tengah berdiri di atas kapal tadi. Rupanya kata Ibnu Battuta, masanya kapal tu mula masuk tu yang dekat darat tu, pelukis-pelukis tu dah tengok dari jauh macam tu, dia sketch tu dah jadi dah gambar. Mereka menghadiahkan kepadaku sekeping daripadanya, kata dia. Itu kelebihan orang Cina sudut tu lah. Yang sudut lain tak mau bahalah, kawan kata resi apa semua kan. Inna akramakum innallahi atqakum. Orang paling hebat, yang paling kamu di kalangan kamu, orang bertakwa di sisi Allahnya. Baik. Jadi itu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ke sana. Jadi berhubung dengan wafat itu begitulah. Ada kata di Cina, ada yang kata di Madinatul Munawwarah, wallahu alam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sekadar itu dulu riwayat berhubung dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan esok, insya-Allah esok jam 3 petang seperti biasa. Esok saya tak ada apa-apa. InsyaAllah kita berjumpa jam 3 petang besok. Berhubung dengan riwayat hidup
Abdullah bin Huzaifah radhiyallahu an, ada yang menyebut Abdullah bin Huzaifah. Ini juga sahabat Nabi. Dan sebelum daripada kita menutup, jangan lupa untuk like and share. Jangan lupa juga isikan dia tabung derma untuk amal gombak yang terpapar di skrin nombor akaunnya. Dan untuk malam ni juga, mari sekali lagi sama-sama sebelum daripada tasbih kifarah suratul Asr dan bacaan doa, sekali lagi, semua sekali tanpa kecuali, bacakan sekali seorang suratul Fatihah. Kita niatkan kepada Allah, atas Allah Ta'ala yang maha mengetahui, dengan keberkatan surah Fatihah ini, di sisi Allah yang maha mengetahui, kalau kira disembuhkan Ustaz Ismail, mudah-mudahan segeralah disembuhkan. Kalau Allah yang lebih mengetahui yang lain di sisinya, maka dipermudahkanlah hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Maka mari sama-sama kita baca sekali seorang suratul Fatihah. Niat supaya Allah memberikan apa yang paling terbaik untuk tuan guru kita, Ustaz Ismail Qamus yang dikasihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina 'an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.